Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan Hafizi, hari ini 25 Oktober, rasa cemas dan gusar rakyat Malaysia tu saya kira sejak akhir ini semakin hari semakin meningkat apabila kita juga melihat angka terkini COVID-19 terus menaik ya. Pada lebih kurang hampir 24 jam ini. Betul. Kes baru dicatatkan 1,228 kes dan ini adalah apa yang dibawakan oleh KKM. Tan Sri Dr. Noor Hisham ada berkata bahawa jumlah itu Sabah mencatatkan kes jangkitan paling tinggi iaitu 889 kes, Negeri Sembilan 96 kes, Selangor dan Kedah masing-masing 76 kes, Pulau Pinang 23, wilayah Persekutuan Labuan 21, Perak 10, Sarawak 8, Kuala Lumpur 8 kes, Johor 7 kes dan Melaka 3 kes. Dan dalam senarai ini kita lihat negeri yang terbaru, Negeri Sembilan, tiba-tiba sahaja berada dalam senarai itu. Tinggi kesnya selepas Sabah. Ia merupakan satu perkara yang juga saya kira akan membimbangkan ramai dan yang pastinya kita mahu semua orang terus berwaspada ketika kenaikan kes terkini. Hafizi. Betul, dan kita sebenarnya melalui fasa-fasa daripada satu angka dan pergi ke dua angka, ketiga angka dan kini memasuki kepada 4 angka apabila negara kita mencatatkan lebih daripada 1,000 dan ini satu perkara yang perlu kita ambil serius ya, melihat kepada kita kini masih lagi belum menang menentang dengan COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama jumlah kes yang sembuh juga mencatatkan kenaikan. Ini menampakkan kita masih lagi ada harapan untuk kita mendapatkan kesembuhan, begitu juga dengan kita untuk mengelak daripada COVID-19 ini. Kes sembuh adalah sebanyak 671 dan jumlah kes sembuh keseluruhan adalah 16,555 dan kini apa yang dikatakan 1,228 kes aktif. Dan kita ingin melihat juga jika dalam sidang media semalam KKM turut menjelaskan KKM telah pun mengenal pasti terdapat 6 kluster baru telah pun dicatatkan dan di mana kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata daripada jumlah itu 2 kluster dikesan di Sabah iaitu kluster Mesra dan Megah, manakala kluster Kaya di Negeri Sembilan dan Putrajaya, kluster Bah Kayu Selangor, kluster Baki adalah Sarawak dan kluster Kempas di Johor. Dan kalau anda nak fahamkan sedikit sekarang kita nampak ada nama kluster Bah Kayu, kluster Bah dan sebagainya. Kluster Bah ini adalah melihat kepada sejarah perjalanan orang daripada Sabah datang ke Semenanjung Malaysia dan apabila wujudnya satu kluster baru ini, jadi kluster itu dinamakan dengan kluster Bah disuli dengan nama kluster bagi kawasan tersebut. Ya, dan juga kalau anda boleh lihat apa yang dimaklumkan dalam Twitter KKM, senarai kluster aktif termasuk 6 kluster baru yang mencatatkan kes baru COVID-19. Kluster Kepayan di Sabah paling ramai tetapi terasing kerana kes dalam penjara. 6 kluster baru, kluster Kaya, Mesra, Kempah, Bas, Kayu dan Megah. Dan ada juga senarai kluster aktif dan dengan kes baru telah diletakkan secara infografik oleh KKM di situ. Dan dalam masa yang sama ada dikatakan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham mengenai unjuran KKM menjangkakan kes harian akan mencecah 1,300 pada hujung Oktober. Kita sekarang 25 Oktober dah nak sampai ke penghujungnya dan menurut KKM sendiri ia selepas unjuran mendapati nilai R0 atau RO pada 1.5 di seluruh negara ketika ini. Dan kalau kita lihat unjuran nilai R0 pada 2.2, kita jangkakan lebih 1,000 kes, mungkin 3,000 hingga 4,000 kes setiap hari. Tetapi kita terangkan sebelum ini nilai R0 kita pada 1.5, bererti pada 31 Oktober kita sudah jangkakan unjuran kita akan dapat lebih kurang 1,300 kes unjuran. Ini mendapat memberi maksud bahawa apa yang berlaku ketika ini telah dijangkakan oleh KKM sebelum ini. Ada berlakunya PRN Sabah, saya pasti pihak KKM turut menjangkakan kenaikan kes dan kita juga yakin bahawa KKM akan mengambil langkah yang sangat proaktif, sangat baik dalam mengawal penularan COVID-19 dan hanya memerlukan kita untuk bekerjasama dalam meningkatkan lagi rasa jaga-jaga kita
meningkatkan lagi tahap kepatuhan kita kepada SOP. Baik, dalam bercakap mengenai usaha kerajaan untuk menangani penularan COVID-19 ini, semestinya kita bercakap mengenai PKPB, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan di mana kita tahu sehingga kini 4 negeri telah pun dilaksanakan PKPB, iaitu merangkumi 3 negeri di Klang Valley, iaitu melibatkan Selangor, Putrajaya, begitu juga dengan Kuala Lumpur, dan satu lagi negeri adalah di Sabah. Dan bagi negeri Sabah yang akan berakhir, PKPB-nya akan berakhir pada Isnin. Jadi ini satu pengumuman yang baru untuk semua rakyat Sabah, terutamanya bagi mereka yang di Sabah, iaitu PKPB di negeri Sabah akan dilanjutkan sehingga 9 November depan selama 2 minggu lagi. Dan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia berikutan situasi peningkatan kes positif selain Kementerian Kesihatan KKM masih meneruskan saringan secara bersasar kepada penduduk di negeri itu. Kita lihat kepada kes di Sabah juga amat menakutkan, ya, sebab kita tengok kepada daripada jumlah keseluruhan lebih 1,200 yang dicatatkan di seluruh negara, sebanyak 889 jika tak salah saya adalah dicatatkan di Sabah saja. Dan ini memerlukan satu tindakan yang tuntas daripada kerajaan untuk mengekang supaya nilai statistik ini tidak akan melonjak lagi, mungkin kepada 4 angka untuk di Sabah saja. Dan untuk secara kolektifnya di seluruh negara kita mencapai 4 angka sudah. Dan itu senada dengan apa yang dicadangkan oleh pakar kesihatan awam. Kita ada menemu bual pakar kesihatan awam Profesor Dr. Malina Osman sebelum keputusan PKPB itu dilanjutkan. Dan menurut Dr. Malina adalah wajar untuk dilanjutkan untuk 2 hingga 4 minggu akan datang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini di 4 negeri, iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya, Sabah dan Selangor. Dan jelas Profesor Dr. Malina, negeri-negeri berkenaan ada dan masih menunjukkan pola peningkatan kes COVID-19. Data kes yang ada menunjukkan wajar untuk disambungkan PKPB sekurang-kurangnya 2 hingga ke 4 minggu. Sebagai contoh, Sabah, Selangor ada menunjukkan kes peningkatan yang sangat aktif. Jadi beliau sangat bersetuju dengan apa yang telah dilakukan. Dan dalam masa yang sama kita melihat kita semua pastinya risau keadaan di Sabah, dan ini apa yang telah diberitahu oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham sendiri mengenai bahawa KKM mempunyai kelengkapan yang cukup bagi mendepani pandemik COVID-19 di Sabah. Dan kata Tan Sri Dr. Noor Hisham, sehingga kini sebanyak 9 hospital telah dikenal pasti bagi merawat pesakit COVID-19. Baik, bercakap mengenai hospital, ini kata KKM sendiri, kelengkapan yang cukup di Sabah. Semestinya apabila kita bercakap bagi merawat COVID-19, bagi merawat pesakit COVID-19 ini, semestinya memerlukan kelengkapan yang cukup dan juga jumlah katil yang cukup. Begitu juga dengan petugas-petugas yang akan merawat ataupun yang akan bertugas bagi ialah merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat kepada jumlah doktor yang ada ketika ini dan juga jumlah mereka yang bertugas di Barisan Hadapan, terutama bagi mereka dalam sektor kesihatan ini, semestinya memerlukan pertambahan dari segi jumlah mereka supaya dapat menyokong ataupun dapat membantu penyakit-penyakit ini, pesakit-pesakit ini untuk terus berada di hospital dan sebagainya. Dan ini satu lagi perkembangan baru, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA telah pun meluluskan pelantikan 1,223 kaki tangan kontrak di bawah Kementerian Kesihatan KKM. Dan kata Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, dan jumlah itu, daripada jumlah itu 624 orang adalah jururawat grade U29, penolong pegawai perubatan grade U29 seramai 336, penolong pegawai kesihatan persekitaran grade U29 213 orang, dan juru teknologi makmal perubatan grade U29 seramai 50 orang. Dan katanya seramai 317 orang akan ditempatkan di Sabah, manakala 18 lagi akan ditempatkan di Labuan. Itu satu perincian ataupun satu perkembangan yang amat menarik sekali. Kalau kita lihat sebelum ini juga, banyak petugas-petugas ataupun banyak NGO-NGO telah pun secara sukarela mereka menawarkan diri mereka untuk terbang ke Sabah bagi membantu sama untuk membuat berjalan proses saringan dan juga rawatan dan sebagainya. Gigi. Selaras dengan kelulusan tersebut, KKM akan keluarkan surat tawaran pelantikan kontrak kepada calon yang berjaya pada Isnin ini, dan tarikh lapor diri ditetapkan pada 28 Oktober. Dan KKM akan membawa mereka yang telah lulus
kes ini akan ke negeri-negeri yang berkenaan, terutamanya di Sabah dan juga Labuan. Dan kalau kita lihat, ada juga dikatakan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham bahawa beliau juga bersetuju untuk PKPB itu dilanjutkan bergantung kepada peningkatan kes COVID-19, dan ini kita lihat dengan peningkatan kes yang berlaku di Sabah khususnya. Tetapi dalam masa yang sama kita nak bawakan mengenai perkembangan terkini mengenai vaksin di Malaysia, dan ada dilaporkan bahawa Malaysia dijangka mula memperolehi bekalan vaksin pada suku pertama pada tahun 2021. Ini yang dikatakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri KKM dalam kenyataan bersama semalam. Keutamaan katanya dan akan diberikan kepada petugas barisan hadapan meliputi sektor kesihatan dan keselamatan seperti doktor, jururawat, polis serta petugas penjara serta immigration. Dan setakat ini KKM telah berhubung dengan 8 calon vaksin yang kini berada di peringkat ujian klinikal fasa 3, dan menurut kenyataan dikeluarkan susulan mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 semalam. Dan MOSTI dan KKM berkata kerajaan juga sedang memutamatkan rundingan dengan COVAX, satu inisiatif antarabangsa yang dipimpin oleh WHO dan rakan-rakannya untuk memastikan akses vaksin COVID-19 dengan mempunyai 9 calon vaksin COVID-19 ini akan masuk dengan berjayanya ke Malaysia, dan kita harapkan ianya dapat disebarkan dengan baik sekali, diberikan dengan baik sekali, dan kerana hanya vaksin saja yang boleh menentukan bagaimana kita nak membasmi penularan COVID-19 ketika ini. Dan bercakap mengenai isu vaksin ini semestinya kita melihat kepada akses kepada vaksin ini, dan sebelum ini juga banyak negara-negara telah pun melabur kepada penghasilan vaksin ini, di mana Malaysia juga sebelum ini MOSTI telah pun mengeluarkan kenyataan di mana MOSTI telah pun menganggarkan sebanyak 3 bilion ringgit peruntukan untuk penghasilan vaksin ini, di mana akan terus ataupun 3 bilion ringgit ini adalah untuk allocation ataupun diperuntukkan untuk segala pembelian vaksin, begitu juga dengan agihan dan sebagainya. Kerana kita melihat kepada agihan ini sangat penting, akses kepada vaksin ini juga merupakan satu isu yang sangat penting sekali. Kerana dikala negara-negara lain membangunkan vaksin, dan mungkin bagi negara-negara yang mendapat keutamaan sebagai contohnya akan dilihat akan dapat menyelesaikan masalah COVID-19 ini, mencari penawarnya di mana dapat mengukuhkan ekonomi dan sebagainya. Sebelum ini juga Menteri Luar Hishamuddin Tun Hussein turut mengucapkan terima kasih kepada China kerana menawarkan vaksin COVID-19 kepada Malaysia selepas ia siap diuji, dan Malaysia menyambut baik penghargaan dan juga komitmen China menawarkan vaksin COVID-19 yang dihasilkan kepada Malaysia selepas ia dibangunkan sepenuhnya dan menyenaraikan Malaysia sebagai penerima utama. Itu usaha daripada kerajaan untuk memastikan kita mendapat akses yang pertama apabila penghasilan vaksin ini berjaya dibuat, Gigi. Dan kita harapkan dunia tidak mempolitikkan mengenai agihan vaksin ini, dan banyak lagi kita nak bercakap mengenai kemelut situasi semasa dalam negara kita, terutamanya politik. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Baik, Agong berkenan adakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu. Itu antara paparan muka hadapan akhbar pada hari ini. Kalau kita boleh lihat di berita harian, turut memaklumkan mengenai cadangan mesyuarat khas Kabinet Raja-Raja untuk berbincang mengenai cadangan-cadangan yang dicapai mesyuarat khas Jemaah Menteri semalam. Dan dalam satu kenyataan media yang dimaklumkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin, ada berkata bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima sembah taklimat Perdana Menteri berhubung cadangan-cadangan yang telah dicapai mesyuarat khas Jemaah Menteri, dan susulan itu baginda akan mengadakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu dalam masa terdekat, kita kira pada hari ini, bagi membincangkan dan memperhalusi cadangan-cadangan yang dikemukakan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan adalah turut dimaklumkan juga
Al-Sultan Abdullah telah berkenan menerima menghadap Muhyiddin di Istana Abdul Aziz Kuantan pada jam 5 petang pada semalam lah, pada Sabtu. Dan bercakap mengenai perjumpaan ataupun pertemuan yang di Pertuan Agong bersama dengan Raja-Raja Melayu dijangka pada hari ini sekitar jam 2.30 petang, dan semestinya satu negara kita akan memberikan tumpuan terarah di Istana Negara, dan di mana ia akan membincangkan beberapa cadangan yang dipersembahkan oleh kerajaan terutamanya mengenai penularan COVID-19 ini. Dan ini kita memetik sumber, ya. Pertemuan khas itu dijadualkan akan bermula pada jam 2.30 petang dan hanya akan melibatkan Raja-Raja Melayu dan tidak akan melibatkan yang di-Pertua Negeri atau mana-mana ahli politik. Dan memetik sumber lagi, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mempunyai hak untuk mengisytiharkan darurat. Namun perkara itu akan dibincangkan bersama dengan Raja-Raja Melayu, dan sekurang-kurangnya 6 Raja Melayu ataupun 6 Sultan sudah mengesahkan keberangkatan baginda, dan dijangka kesemua Raja-Raja Melayu akan berkenan berangkat menghadiri pertemuan tersebut. Ini salah satu perkembangan sejak beberapa hari yang lalu mengenai spekulasi darurat dan sebagainya, dan kita akan bawakan mengenai bagaimana agaknya kita perlu memahami mengenai pengertian darurat pada ketika ini yang tidak langsung sama dengan pengertian darurat pada 1969 yang lalu yang menggunakan senjata dan sebagainya yang akan menggugatkan ketentaman awam. Itu darurat pada 1969. Pada kali ini daruratnya berbeza, darurat kepada bencana dan juga kesihatan. Kalau kita melihat kepada inisiatif-inisiatif kerajaan untuk memperkasakan lagi ekonomi, begitu juga dengan usaha untuk kita memerangi COVID-19 ini, Gigi. Dan seperti Hafizi katakan, ura-ura darurat itu juga telah menyebabkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut meminta rakyat ketika ini bertenang, tidak panik dan elak dari menimbulkan spekulasi berhubung situasi terkini negara. Dan Al-Sultan Abdullah bertitah baginda juga menasihati seluruh rakyat supaya bersabar dalam menghadapi situasi yang ketika ini sementara menunggu keputusan mengenai cadangan-cadangan tersebut. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan ataupun rundingan dengan Raja-Raja Melayu ini, menurut pakar perlembagaan dari Universiti Teknologi Malaysia Dr. Muhammad Fatih Yusof, beliau berkata langkah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah mengadakan rundingan bersama Raja-Raja ini menunjukkan bahawa baginda adalah seorang yang teliti dalam membuat sebarang keputusan, dan katanya tindakan itu menggambarkan ketelitian baginda sebab isu ini besar dan Raja-Raja Melayu sering menggunakan pendekatan bermesyuarat dalam membuat keputusan. Jadi tradisi itu diteruskan dalam situasi yang kita ada sekarang ini. Langkah yang dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong itu adalah sangat tepat. Jadi kita harap rakyat Malaysia di luar sana bertenang dan tunggu keputusan daripada mesyuarat Raja-Raja ini. Kita tahu banyak andaian, banyak spekulasi, banyak mungkin analisis tidak bertauliah di luar sana dalam bercakap mengenai keadaan terkini di dalam Malaysia ketika ini dengan ura-ura daruratnya. Apa pun kita perlu tunggu keputusan rasmi daripada kepimpinan tertinggi, dan kita tahu hari ini ada rundingan Raja-Raja Melayu dan kita harapkan kesemuanya bersabar menantikan apa keputusan daripada rundingan berkenaan. Dan bagaimanapun bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad ada menyatakan pendapat beliau mengenai perkara darurat ini, dan kata beliau pengisytiharaan darurat tidak akan menghentikan penularan COVID-19 lebih daripada langkah-langkah yang telah pun diambil kerajaan ketika ini. Dan beliau bercakap perkara itu, Hafizi, di dalam blognya www.checkdat.cc. Dr. Mahathir berkata pengisytiharaan darurat sebaliknya akan memberikan kuasa yang lebih kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kata Dr. Mahathir, apa yang dilakukan Perdana Menteri ketika ini tidak membantu mengurangkan masalah politik, ekonomi, sosial yang melanda negara. Itu pendapat yang dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baik, kita juga banyak kita mendapatkan komen daripada pakar-pakar perlembagaan dan juga peguam bagaimana agaknya di sisi
sisi undang-undang dan juga di sisi perlembagaan sejauh mana langkah darurat itu boleh dilaksanakan, dan ini kita ingin memberikan sedikit perincian di mana kuasa agung untuk isytiharkan darurat adalah mengikut kepada perkara 150 perlembagaan, dan ruang lingkup kuasa pengisytiharan darurat itu kuasanya amat luas dan tidak hanya melihat kepada ada peperangan ataupun satu suasana yang ganggu gugat keamanan negara, dan darurat juga boleh dilakukan jika ada kemelut ekonomi dan juga berlaku bencana alam. Dan dalam konteks politik juga ia boleh diisytiharkan darurat bahawa ia bertujuan untuk selesaikan kemelut politik supaya ia dapat ditenangkan dan juga langkah drastik dapat diambil kepada persengketaan yang berlaku. Dan sebelum ini juga wujud spekulasi, terutamanya kita dapat lihat spekulasi daripada pembangkang sebagai contohnya. Mereka menyebarkan spekulasi bahawa tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin sekiranya mengemukakan syur untuk darurat diisytiharkan adalah mereka melihat kepada satu spekulasi di mana jika Parlimen bersidang dan juga pembentangan belanjawan mungkin ia tidak dapat diluruskan kerana ada kemungkinan untuk tidak mendapat majoriti untuk menyokong belanjawan itu. Maka dengan itu mungkin berlaku pembubaran Parlimen dan pilihan raya mungkin boleh dilakukan ketika pandemik itu, dan sebab itulah cara kita untuk mengelakkan daripada pilihan raya. Jadi cara terbaik adalah mengisytiharkan darurat dan juga menangguhkan Parlimen supaya kita akan memberikan masa kita menyelesaikan pandemik COVID-19 dan sebagainya. Dan bercakap mengenai darurat ni, nanti kita akan bawakan sedikit perkembangan mengenai bagaimana pengurusan dari segi keselamatan. Begitu juga kita ingin bercakap mengenai COVID-19 dan juga ekonomi, bagaimana kita nak seimbangkan antara kedua ini yang dilihat amat penting sekali pada ketika ini susulan dengan pelaksanaan PKPB dan sebagainya. Iaitu sentimen yang dibawakan oleh pembangkang, terutamanya apabila ura-ura darurat ini dikatakan. Tetapi ini juga yang dikatakan oleh Tengku Razali Hamzah yang senada dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang berkata bahawa pengisytiharaan darurat akan memburukkan lagi ekonomi Malaysia yang sedia ada teruk sekarang ini. Dan kata Tengku Razali, beliau bukan mempersoalkan hak Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memohon pengisytiharaan darurat itu dari Yang di-Pertuan Agong. Sebaliknya, beliau berpandangan tidak ada alasan jujur untuk kerajaan memohon pengisytiharaan darurat itu sekiranya Perdana Menteri berjaya melaksanakan darurat seperti yang dicadangkan. Sebagai seorang ahli ekonomi dan bekas Menteri Kewangan, kata Tengku Razali, saya tegaskan ia boleh memburukkan lagi keadaan ekonomi kita yang sudah teruk. Tetapi lain pula yang dikatakan oleh kita punya Datuk Seri Azmin Ali yang mendakwa bahawa tindakan pembangkang atau mereka yang tidak bersetuju untuk darurat itu yang mendakwa negara akan jatuh dalam sistem pemerintahan diktator jika darurat diisytiharkan disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Itu yang dikatakan oleh Azmin Ali. Dan dalam masa yang sama, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu berkata beliau kesal dengan tindakan pembangkang yang memilih untuk menimbulkan ketakutan dan kebencian dalam kalangan masyarakat terhadap keupayaan kerajaan yang bersungguh-sungguh menjaga keselamatan serta kesihatan awam. Betul. Dan juga satu kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan alasan COVID-19 adalah alasan kerajaan untuk salah guna kuasa, dan itu dakwa beliau. Jadi dakwaan-dakwaan sebegini sebenarnya as long as ia tidak dapat menanam kebencian dan juga tidak akan mempengaruhi dari segi pendapat rakyat, dan saya kira ia boleh diteruskan. Dan kalau kita melihat kepada beberapa lagi fakta-fakta ataupun kita banyak membawakan mengenai fakta darurat sebagai contohnya memahami pelbagai jenis-jenis darurat yang ada di Malaysia, sejarah-sejarahnya bagaimana. Dan sebenarnya darurat ini sekali lagi kita ingin tekankan iaitu darurat ini adalah berbentuk kepada untuk kita memulihkan ekonomi, begitu juga untuk kita memerangi COVID-19 ini. Jadi tidak perlu kita khawatir dan juga risau mengenai dari segi keselamatan kita dan sebagainya. Business as usual apa yang kita katakan itu. Dan dalam masa yang sama sebenarnya Awani ada juga membuat satu poll undian di social media dalam kita memberikan pilihan kepada orang di luar sana, netizen di luar sana untuk memilih antara darurat atau PRU15, dan kebanyakannya memilih perintah darurat dan juga
sebaliknya tidak banyaklah yang memilih untuk pelaksanaan pilihan raya umum. Dan jawapan itu diperolehi oleh pengikut Esra Awani menerusi pungutan suara yang kita kendalikan di 3 platform iaitu media sosial, YouTube, Telegram dan Twitter. Dan seramai 51,398 responden telah mengambil bahagian dalam pungutan suara yang berlangsung selama 24 jam itu. Dan setakat pukul 10 malam Sabtu, 74% memilih darurat kesihatan diisytiharkan, sementara 26% memilih supaya PRU15 diadakan. Ya, kemungkinan ramai melihat darurat kesihatan itu kepada satu gencatan politik. Dan dari kita pemimpin semua bertelagah, politik dibekukan, boleh fokuskan kepada COVID-19. Itu antara apa yang dilihat oleh netizen di luar sana. Baik, dan untuk hari ini, apa yang kita berjangka kepada hari ini adalah pertama adalah melihat kepada pertemuan yang di Pertuan Agong bersama dengan Raja-Raja Melayu, dan kita akan melihat kepada keputusan hasil daripada pertemuan berkenaan. Apapun kita akan menantikan keputusannya, dan dikabarkan pertemuan itu akan bermula pada jam 2.30 petang nanti. Dan jangan lupa untuk terus bersama kami di Esra Awani. Pukul 8.30 nanti kami akan bawakan mengenai ekonomi dan juga COVID-19, bagaimana kita ingin seimbangkan, begitu juga dengan dari segi pengurusan keselamatan sekiranya spekulasi darurat itu adalah benar. Dan untuk itu, Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafizul Rosli. Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.